Okey. Apa dia pemboleh ubah? Okey. Besarkan sikit. Apa dia pemboleh ubah? Ya. Pemboleh ubah, apa dia? Sebenarnya pemboleh ubah adalah satu storan ingatan dalam komputer. Ya, maksudnya satu lokasi untuk meletakkan satu nilai dalam komputer. Okey. Nak letakkan satu nilai dalam komputer. Bila pengaturcara nak buat aturcara, dia akan menggunakan lokasi dalam komputer. Jadi lokasi itu perlu dinyatakan oleh pengaturcara ni. Ya. Dia bagi tahu, okey, komputer saya nak ruangan untuk ini, untuk ini, untuk ini. Okey. Dia kena beritahu supaya komputer sediakan storan ingatan dia. Okey, untuk meletakkan data dalam ruangan tersebut supaya pengaturcara ini boleh memanipulasi data. Boleh gunalah data tu nak buat apa dalam atur cara tersebut. Okey. Jadi pemboleh ubah ini merupakan satu tempat simpanan data atau simpanan nilai yang akan digunakan oleh pengatur cara. Okey. Jelas kat situ? Satu lokasi atau satu storan ingatan, sebab dalam komputer dia sebut sebagai storan ingatan, tempat meletakkan data. Okey. Jadi bila nak buat pemboleh ubah tu, pengaturcara perlu membuat pengisytiharan. Dia bagi tahu dulu. Okey, dia akan isytiharkan dia nak satu tempat. Okey. Tempat itu perlu dilabel. Dilabel atau diberi nama yang disebut sebagai pengecam. Okey. Nak tempat apa, kena beritahulah saya nak ini, apa ini tu. So dia kena beri satu label pada pemboleh ubah itu yang disebut sebagai pengecam. Pengecam ini bukan kita boleh letak sesuka hati, tapi kena letak yang sesuai. Ya, pengecam kena letak yang sesuai, dilabelkan dengan nama yang bersesuaian, merujuk kepada nilai yang diletakkan. Bukan saja diletakkan nama, diletakkan juga nilainya. Okey, diletakkan juga nilainya. Ya, diletakkan nama pengecam dan diletakkan juga nilainya. Okey, kita tengok contoh macam mana nak letak. Ni gambaran macam mana diumpamakan, okey, pemboleh ubah dalam komputer. Tapi tidaklah palsu begini. Tapi itu menunjukkan satu lokasi, satu tempat untuk meletakkan nilai. Okey, ini adalah pemboleh ubah, kena ada pengecam nama dia. Okey, kena ada pengecam, lepas tu nilai dia. Okey, kita tengok bagaimana yang ini, situasi ini. Okey, untuk pemboleh ubah untuk meletakkan nilai Daniel, okey, meletakkan nilai Daniel. Apa itu Daniel? Apa Daniel? Cikgu tanya, apa Daniel? Daniel tu merujuk kepada apa? Adakah Daniel tu merujuk kepada ikan? Adakah Daniel tu merujuk kepada nombor? Adakah Daniel tu merujuk kepada kereta? Okey, Daniel ni merujuk kepada apa? Pak, siapa nak jawab? Daniel merujuk kepada nilai. Apa dia? Damai kuat, Saratu kuat sikit. Nilainya. Nilai bagi apa? Kalau orang sebut Daniel tu sebenarnya apa? Daniel tu sebenarnya tu apa? Nama.
Ya, nama orang kan. So, nak letak nilai Daniel ni, kena letak kepada pemboleh ubah yang kita beri pengecamnya nama lah. Sebab tu dia letak sini nama. Okay? Nama. Ini bukan nama pemboleh ubah. Nama ini merujuk kepada pengecam bagi nilai Daniel. Faham? Jadi, pengatur cara beritahu kepada komputer, saya nak satu tempat pemboleh ubah bernama nama. Sebab kebetulan Daniel ni nama. Okay? Daniel ni nama. Jadi, kalau kat sini contoh 17 tahun. Kalau 17 tahun, apa pengecam yang sesuai untuk 17 tahun? Siapa nak jawab? Kuatlah sikit. Tak dengar. Ada yang jawab tu tapi cepat-cepat dia tutup mic. Darwisha? Ya. Kalau 17 tahun, apa nama pengecam yang sesuai untuk 17 tahun? Umur. Ya, umur. Kat sini kita letaklah umur. Tulis dengan mouse ya. Umur. So, pemboleh ubah bagi 17 tahun, umur. Kita bubuh pengecam ni sebagai umur. Oleh sebab kat sini Daniel, maka Daniel merujuk kepada nama. Sebab tu kita bagi pengecam untuk pemboleh ubah bagi nilai Daniel adalah nama. Jadi, komputer akan memperuntukkan tempat dan terus menetapkan saiz ingatan. Menetapkan saiz ingatan dalam komputer tu. Sebab tu kita kena tahu jenis data. Okay. Contoh Daniel. Apa jenis data untuk Daniel? Apa jenis data untuk Daniel? Kalau ikutkan jenis data, kita ada integer, boolean, double, char, string. Kata saya sebab dia satu jujukan susunan aksara. Ya, betul. Saya boleh dah dapat 2 ni. Okey. String adalah satu jujukan atau satu susunan aksara. Kalau char, satu sahaja. Satu huruf sahaja atau satu aksara sahaja. Tapi bila banyak aksara, okay, macam kita tengok Daniel ni, okay, perkataan Daniel ni, ada berapa aksara? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 aksara. D, A, N, I, E, L. Satu jujukan aksara, maka dia adalah string. Kalau huruf D sahaja, okay, kalau kata D sahaja, dia jadi char. Okay. Tapi oleh sebab banyak aksara, bukan satu sahaja, maka dia jadi string. Kenapa bukan integer? Kita kena faham tau, jenis data ni, ini adalah basic ataupun konsep asas dalam atur cara. Kalau kamu tak kuasai, nanti susah nak buat kod atur cara tu. Kenapa Daniel bukan integer? Cepat, kenapa Daniel bukan integer? Sebab integer nombor bulat. Ya, sebab integer adalah nombor bulat. Nombor. Daniel tu nombor ke? Tak kan. Daniel ni huruf. Jadi bukan integer. Okey. Tengok sikit. Jenis-jenis data. Yang awal tu. Yang ni. Yang ni.
Okey. Jenis data ada yang berjenis nombor, ada yang teks, ada yang nilai logik. Nilai logik tu benar atau palsu. Okay, Daniel masuk dekat mana? Adakah Daniel tu nombor? Bukan. Adakah Daniel tu teks? Ya. Okey, betul. Daniel tu teks. Teks kat mana? Adakah dia aksara? Aksara adalah satu sahaja. Contoh A, B, 8. Dolar ya. Lepas tu persen, simbol persen. Okay. Aksara ni boleh terdiri daripada huruf dan juga huruf, nombor dan juga simbol. Okay. Nah, apa beza 8 ini dengan yang ini? Kenapa 8 ni tak masuk dekat nombor? Ada masa nombor digunakan sebagai operasi matematik. Ada masa nombor hanya sekadar nombor. Kalau nombor yang boleh digunakan untuk pengiraan, dia akan masuk berjenis nombor. Tapi kalau nombor sekadar nombor, tak ada pengiraan, dia akan menjadi teks. Contoh, nombor rumah. Nombor rumah boleh buat pengiraan tak? Tak boleh. Bila tak boleh, dia tak akan jadi nombor. Dia akan jadi teks. Tak ada orang buat nombor rumah Saidatu tolak nombor rumah Darwishah menjadi nombor rumah Damia. Tak ada kan? So dia adalah teks. Walaupun berbentuk nombor. Dia akan jadi car. Tapi kalau ada berlaku proses matematik, pengiraan, dia akan berjenis nombor. Okey, nombor IC. Nombor ke teks? Teks. Teks. Okey. Nombor IC teks. Sebab ada ke orang buat tambah tolak darah bahagi dengan nombor IC tu? Tak ada kan? So, Daniel akan masuk dekat teks, tetapi adakah dia aksara atau rentetan? String. Rentetan. Dia adalah rentetan string sebab kombinasi atau jujukan susunan beberapa aksara. Kan banyak. Malaysia, Borneo, Daniel. Okay. Sebab tu cikgu nak kamu kuasai betul-betul jenis data ni. Baru pergi kepada pemboleh ubah dan pemalar. Ini adalah basic dia. Ini adalah konsep asas dia. Kenapa perlu menentukan jenis data ni? Okay. Sebab komputer nak sediakan ruangan tu, dia berdasarkan jenis data. Macam kamulah perumpamaannya. Okay. Macam emak kamu kata, pergi ambil bekas. Okay, pergi ambil bekas, pergi ambil pinggan, kita pergi ambil mangkuk. Okay. Mesti nak tahu mangkuk tu besar mana. Ya, mangkuk kan banyak jenis, ada kecil, ada besar lagi. Nak letak barang yang macam mana? Makanan yang macam mana? Kalau setakat nak letak sambal belacan, takkan kamu nak ambil mangkuk nasi? Kan? Jadi sebab itulah kita kena tahu jenis data yang nak digunakan supaya komputer ni akan tahu saiz nak letakkan atau saiz yang nak diperuntukkan kepada pemboleh ubah itu. Kalau kamu kata berjenis string, dia akan sedialah ruangan yang lebih besar. Tapi kalau kamu kata char berjenis data char, dia akan sediakan ruangan yang kecil saja sebab satu huruf. Bukan banyak. Okay? Kenapa? Kenapa perlu tahu? Macam kamulah dalam handset kan.
sayang sangat nak install apa-apa. Kenapa? Sebab ruangan dalam komputer, dalam handset, dalam apa-apa device kita tu bukanlah besar sangat. Dia ada had dia. Jadi kalau boleh kita kena berjimat cermat. Jadi gunakan secara optimum. Yang tak perlu kena delete buang. Kalau nak guna macam ni lah nak buat atur cara, komputer akan sediakan ruangan yang secukupnya sahaja, tak perlu membazir. Okay? Dia kena tahu jenis datanya. Okay? Faham tak tu? Ya, jenis data digunakan untuk menetapkan saiz ruangan kita. Sebab tu saiz ingatan. Sebab tu cakap pemboleh ubah adalah tadi kita sebut storan ingatan. Ya. Sebab dalam komputer apa bahan atau data yang dimasukkan diletakkan dalam storan ingatan. Jadi nak tentukan saiz ingatan tu nak besar mana berdasarkan jenis data. Okey, contoh integer. Integer dia tak ada titik perpuluhan. So, dia punya saiznya akan lebih kecil. Kalau double, dia ada titik perpuluhan. Jadi, saiznya lebih besar. Okey? Okey, sekarang kita tengok secara detail bagaimana cara Python. Ni Python. Bagaimana dalam Python, kita nak mula kenal Python. Kita nak mengisytiharkan nama pemboleh ubah. Okay. Seterusnya kita bagi nilai kepada pemboleh ubah, pengecam pemboleh ubah tu. Okey. Di sini cara dia. Dan ni cikgu tanya tadi jenis data. Okey. Cara dia bagaimana? Cara ni ialah mula-mula kita tuliskan pengecam bagi pemboleh ubah. Nama pemboleh ubah tu dia tak sebut nama. Kalau dia sebut nama ni dah nama. Pengecam. Pengecam bagi pemboleh ubah. Lepas tu kita bagikan tanda sama juga ni untuk mengumpulkan nilai. Untuk memberi nilai kepada pengecam tersebut. Kemudian nilai tu juga ditentukan apa jenis data ni. Okey. Untuk string, string dalam Python dia tulis str. Okey. Dia gunakan ringkasan str. Lepas tu dia buat kurungan dan diletakkan nilai dalam kurungan tersebut. Okey. Tetapi untuk ni ada peraturan dia. Saya letak merah sikit. Untuk string kena letak ni simbol ni. Pengikat kata. Untuk nombor tak perlu letak pengikat kata. Kenapa? Ada sebabnya. Tadi cikgu cakap nombor 8 kan? Nombor 8 kalau begini. Okey, kita buat sikit. Kalau katalah 8. Dengan 8. Ada beza. Okey. Ni adalah nilai 88. Okey. 88. Ni 88. Ini kedai 88. Faham tak? Ya. Ini nombor bernilai 88. Tetapi yang ini kedai nama 88. Jelas tak?
Mengapa perlu letak benda ni? Pengikat kata ini untuk string. Untuk string wajib letak pengikat kata. Tetapi untuk integer, untuk double tak perlu letak. Supaya kita dapat bezakan adakah dia berjenis nombor ataupun berjenis teks. Okey. Pengecam tadi, ni pengecam ini kita nak letakkan nama dia kena ikut syarat-syarat ini. Okey, ikut syarat ini. Pertama, nama bagi pemboleh ubah iaitu pengecam tu hanya boleh mengandungi aksara A to Z kecil atau A to Z besar dan juga digit A hingga 9. Maksudnya, hak selain daripada ni, simbol-simbol tu semua tak boleh kita letakkan pada sebagai pengecam. Okay? Faham yang tu? Tak boleh lah nak letak add ada hashtag. Tak boleh. Kenapa? Sebab ada ni. Ni tak boleh. Dia kena huruf ataupun nombor sahaja. Nak letak pula kat sini ada 92. Okey, contoh. Yang ni boleh. Yang tak boleh ni. Dia boleh kombinasi huruf dengan nombor. Okey. Ni tak boleh lah. Okey. Tapi kombinasi huruf dengan nombor, tengok pula syarat yang kedua. Nama pemboleh ubah harus menggambarkan nilai. Ni tadi kata menggambarkan nilai tu. Bukan boleh pakai letak-letak sahaja. Kena menggambarkan nilai. Macam Daniel tu menggambarkan itu adalah nama orang. Tu kita letak nama. Okey. Oleh pemula supaya kod-kod atau cara yang dapat dipahami. Okey, kita dapat faham. Tetapi, okey, kalau kita letak nombor, tidak boleh dimulakan dengan nombor. Okey, tak boleh nombor. Macam ni boleh. Tapi tak boleh pula macam ni. Tu tak boleh. Nombor kat depan tak boleh. Nombor kat belakang boleh. Okay. Contoh nak letak nombor 1 mungkin sebenarnya nombor 1. Yang ni boleh. Okay, yang ni boleh. Kalau 1 nombor tak boleh. Okay. Kemudian tidak boleh ada ruang kosong. Okay. Contoh kalau kata cikgu ada nilai si tompok. Nilainya adalah si tompok. So, apa pengecam yang sesuai untuk si tompok? Okey. So, apa pengecam yang sesuai untuk meletakkan nilai gemuk, nilai oyen? Apa pengecam yang sesuai untuk letakkan bagi pemboleh ubah gemuk, oyen? Kata saya Dato' nama. Tadi kita dah letak nama pada Daniel. Ini nama untuk nama orang. Okey, Darwisha kata nama kucing. Ya, kita akan letak nama bagi kucing. Okay? So, biar nama pengecam itu memberi, dia kata kat sini, pengecam itu menggambarkan nilai. Kena menggambarkan nilai. Okay. Jadi menggambarkanlah apa benda oyen, apa benda gemuk tu. Rupanya oyen gemuk itu adalah nama kucing. Ini yang Darwisha bagi. Dia kata, nama kucing. Okay. Memang kita boleh gambarkan bahawa oyen dan gemuk itu adalah nama bagi kucing. Okay.
Memang kalau cikgu saya nak bagi nama bagi kucing tu dah panjang sangat. Jadi biasanya pengecam kita tak boleh bagi yang panjang-panjang. Tapi kena bermakna. Kalau nama saja tadi kita dah kata nama tu merujuk pada nama manusia. Tapi sebabkan kita nak letak pula pada kucing, jadi kena letak nama kucing. Tak perlulah nama bagi seekor kucing. Dah terlalu panjang. So kita ringkaskan nama kucing. Cuma tengok tidak ada jarak di antara nama dengan kucing. Sebab itu merupakan syarat yang telah ditentukan di sini. Tidak boleh ada ruang kosong. Okey? Tidak boleh ada ruang kosong. Itu maksudnya. Okey? Ni tak ada ruang kosong. Ataupun kalau kata kamu nak nampak sikit jarak, macam jarak, boleh letak underscore. Okay? Bukan dash, underscore. Selalu begini standard orang buat. Okay? Underscore, nama kucing. Dan boleh juga kalau kita nak buat, selalu orang buat, kalau nak cantum, dia buat nama, tapi K ni, masuk huruf kedua, dia akan buat macam ni. Okay? K untuk huruf kedua, maksudnya perkataan kedua, huruf pertama dia akan huruf besar. Dia macam ni. Okay? Dia nak nampak beza lah perkataan pertama dengan perkataan kedua. Dia tak boleh jarak, tapi dia kena dia kena rapatkan. Boleh juga kita buat apa tadi? Nama underscore kucing. Macam tu. Okay, apa lagi? Macam ni contoh kita nak letak nama pengecam. Okay, boleh? Jelas? Ini syarat-syarat dia. Syarat untuk membuat pengisytiharan pemboleh ubah. Okay. Nama sama dengan Daniel. Ni kan, ni dia tunjukkan, dia letakkan satu pemboleh ubah, pengecamnya nama, nilainya Daniel. Lepas tu yang ni dia print ni arahan untuk paparkan perkataan nama saya, koma, nama. Ni nama tu apa? Nama ni merujuk kepada sini. Jadi dia akan papar yang tanda yang ni adalah arahan pengatur cara. Yang tak ada tanda ni, yang ni adalah apa yang dipaparkan. Okay? Ini apa yang dipaparkan. So inilah. Ni yang dipaparkan kat sini. Yang ni yang dipaparkan kat sini. Okay? Ni cara bagaimana Python beroperasi. So, dirunkan. Type dulu, enter. Lepas tu type pula baris kedua, enter. Dia akan paparkan di bawah ni. Ini untuk Python yang diinstal di dalam komputer. Okay. Sekarang kita tengok pula pemalang. Sebelum kita install dalam handset, kita tengok pemalang. Okay. Untuk pemalang, okay, sebab kita punya tajuk hari ini adalah membezakan antara pemboleh ubah dengan pemalang. Okay. Apa dia pemalang pula? Pemalang adalah seolah-olah macam pemboleh ubah, iaitu tempat menyimpan sesuatu nilai. Masih juga tempat menyimpan sesuatu nilai. Tetapi pemalang ni, nilainya tidak akan berubah. Kalau pemboleh ubah, nilai dia boleh berubah-ubah. Kalau dekat sini kita letak Daniel, nanti boleh tukar Daniel ke Abu ke apa ke, semua tu boleh ubah. Tapi kalau pemalang, nilai dia tidak akan berubah. Contoh kalau yang ni pemboleh ubah, mula-mula kita Daniel sama dengan nama sama dengan Daniel.
Kat bawah ni kita buat kod atau kod lain. Kita tukar nama sama dengan nama tambah nama. Dia akan jadilah Daniel. Okey. Tekan nilai tu akan berubah-ubah. Tapi kalau pemalas tidak. Nilainya tetap. Okey. Dan biasanya kita gunakan dalam pengiraan matematik. Contohnya nilai pi. Tahu tak nilai pi? Pi J kuasa 2. Itu adalah formula untuk mencari luas bulatan. Okey. Nilai pi, berapa nilai pi? Pernah tak belajar matematik luas bulatan? Formula luas bulatan. Belajar. Belajar. Okey. Pi itu berapa nilai dia? 22/7. 22/7. Dia tak boleh berubah. Sama ada ialah kalau kita nak pakai yang per, kita akan dapat 22/7. Kalau tak nak pakai per, kita terus bahagi, kita akan dapat 3.142. Betul tak? Itu nilai pi. Adakah nilai pi ni dalam matematik tu akan menjadi nilai lain? Sampai kiamat pun nilai pi ni akan begitu. Tak akan berubah. 22/7 atau 3.142. So, nilai yang begini kita akan jadikan dia sebagai pemalar. Masih juga lokasi untuk menyimpan sesuatu nilai. Okay, storan ingatan untuk menyimpan satu nilai. Tapi nilai bagi pemalar ini tidak akan berubah. Dari mula atur cara sampai habis, dia akan kekal nilai yang sama. Okay, tu beza dia dengan pemboleh ubah. Ni contohlah luas bulatan pi darab J kuasa 2. J kuasa 2 adalah J darab J. Okay. Ni cikgu tak nak terang lanjut. Kita tengok kat sini. Perbezaan antara pemboleh ubah dan pemalar. Okay. Apa bezanya? Dari segi perubahan nilai, okay, pemboleh ubah nilai boleh berubah. Nilai boleh berubah-ubah. Tetapi pemalar nilainya tetap tidak berubah. Itu beza pertama. Beza kedua, nilai yang perlu diingat, pemboleh ubah perlu ingat label dia, pengecam bagi pemboleh ubah dan nilainya. Sebab kadang-kadang nilai dia akan berubah. Sekejap nilai ni nanti dia gerak lagi ke depan lagi atur cara tu dah akan berubah dah nilai lain. Okey. Tetapi pemalar, pengatur cara tak perlu pun ingat tu label dan nilai dia sebab benda tu sama sahaja. Tak berubah. Okey. Ciri yang ketiga, dari segi standard penggunaan nilai, pemboleh ubah tidak ada nilai yang standard. Apa-apa nilai kita boleh letakkan ikut kesesuaian, tetapi pemalar dia ada nilai standard. Sebab macam yang cikgu cakap tadi, pi dia ada nilai yang standard. Tak boleh awak buat hari ni nak 22/7, esok nak 23/7, tak boleh. Okey, nilainya adalah standard. Okey, itu saja dari segi membezakan antara pemboleh ubah dan pemalar. Kita tengok PY Droid. Okay, dah lepas. Boleh open. Lepas sikit. Ini contoh yang cikgu dah typekan. Okay. Kita tengok. Type je kat atas tu. Kita type kat sini. Dah siap type. Kita run. Bila run, dia keluar. Tu dia punya paparan. Dia beza sikit lah dengan yang dalam buku.
Dia keluar macam ni. Contoh kita masuk jari 2. Kita tekan. Okay, jari 2. Enter. Dapat jawapan. Okay. Ni. Contoh. Lepas tu kita boleh save kan. Okay. Save. Nak save tu kita boleh letak lah kat mana-mana, buat folder ke. Itu internal storage. Letak kat mana. Buat folder baru, boleh buat folder baru. Okay. Type folder baru. Kamu boleh explore sendiri kan. Okay. Okay. Sekarang kita akan buat sama-sama. Tu untuk baru. Untuk buat new kalau kamu mesti ada yang baru je lah. Ni boleh close. Close ni. Okay. Kita akan buat yang tadi tu. Yang Daniel. Kita buat simple dulu. Okay, mula-mula kita akan buat boleh ubah untuk Daniel dengan pengecam nama. Nama sama juga. Okay. Sorry. Sama juga. Ingat. Apa dia? Okay, untuk string, ada masa kita boleh letak str, tapi secara default, maksudnya secara kata default, secara lalai, kalau kita tak letak apa-apa, dia automatik akan menjadi string. Faham tak? Okay, untuk Python, kalau kita tak letak jenis data tu, dia akan menjadi string. Okay? So, Daniel memang string. Jadi, kita tak perlu letak str pun tak apa. Tapi kalau untuk integer, double, untuk Python, dia tak ada double, dia ada float. Okay. So, kita akan buat untuk Daniel dulu. Untuk string, wajib letak pengikat kata. Okay. Nampak bila kita letakkan pengikat kata, automatik dia akan buat kiri dan kanan. Kita tarik je. Daniel. Okay, letak kat luar. Lepas tu enter. Lepas tu kita nak paparkan. Papar, letakkan print. Lepas tu kita buka pengikat kata. Kalau kita nak paparkan perkataan Daniel saja, kita letak je. Nah. Okay. Dah siap. Okay. Ni yang paling simple. Kita letak satu pun boleh ubah. Pengecamnya nama. Nilai dia Daniel. Lepas tu kita nak papar ke je perkataan Daniel tu. Kita run. Terus keluar. Nampak tak? Nampak tak? Nampak. Tadi yang simple cikgu buat. Nama sama dengan Daniel. Okay. Lepas tu, cuba padan sikit. Lepas tu cikgu terus print je nama tu. Terus je print perkataan Daniel. Jadi perkataan Daniel tu terus kita cikgu ambil dengan nama pengecam pun boleh ubah ni. Jadi print nama. Jadi cikgu nak kamu buat yang ini pula. Yang ini tulis dulu nama sama dengan Daniel. Yang ni cikgu kata tak perlu tak string ni pun tak apa. Kalau ikutkan kat sini dia ajar untuk
untuk buat pengisytiharan ni kena letak ni jenis data kat sini. Tapi untuk Python ni secara default kalau kita tak letak apa-apa, dia secara default dia mengatakan bahawa itu berjenis string. Okey, itu berjenis string. Okey, faham? Jadi untuk string tak payah letak pun tak apa. Tapi kalau nak integer mesti letak. Kalau kamu letak nombor tapi tak letak string, dia akan jadi string. Okey? Jadi sekarang kamu buat yang ni. Cuba buat yang ni. Nama sama dengan Daniel, print nama saya. Cuma Daniel ni cikgu nak suruh kamu tukar nama kamu sendiri. Okey? Nilai pada Daniel ni tukarlah nama kamu sendiri. Okey? Lepas tu screenshot dan hantar dekat Telegram. Ni, hantar dekat Telegram. Nama sama dengan nama kamu, nama panggilan kamu cukup tak payah panjang. Lepas tu type print nama saya, titik bertindih, buat peringkat kata, koma, nama. Bukan nama kamu tapi nama pemboleh ubah, letak pemboleh ubah sebab nama tu kita dah tukar kat sini. Jadi apa yang kita letak dekat sini akan dipaparkan dekat sini. Okay? So, kamu buat. Lepas tu kamu tekan run. Bila run, paparan run tu screenshot dan letak dekat Telegram. Send kat Telegram. Cuba buat. Itu tugasan kamu yang pertama. Okey. Untuk pengukuhan, selain daripada yang tu, siapa yang dah hantar, buka muka surat 94. Cuba kamu typekan yang nombor 2 ni. Yang ni pi kita jadikan pemalar. Okey. Pi sama dengan pemalar 3.142. Lepas tu jejari ni, kita dah buat satu pemboleh ubah bernama jejari. Okey. Jejari. Okay. Jejari ni berjenis float. Tiru je yang ni. Berjenis float. Dia akan ambil daripada input pengguna masukkan. Nanti akan keluar masukkan ukuran jejari bulatan dalam cm. Okay, macam ni. Dia akan masukkan ukuran jejari bulatan dalam cm. Kamu kena type lah kat sini. Apa jejari yang kamu nak masukkan. Lepas tu, apa dia buat? Dia kat sini, dia proses. Kita buat satu lagi pemboleh ubah bernama pengecamnya luas. Apa nilai bagi pengecam ini? Pi darab jejari darab jejari. Nilai bagi pemboleh ubah luas adalah pi darab jejari darab jejari. Dia akan darab 3.142. Di komputer lah cara darab. Lepas tu dia akan darab dengan nilai pi yang kamu masukkan. Nilai jejari yang kamu masukkan. Kalau kamu masukkan yang ni 3.6, dia akan dah buat 3.142 darab 3.6 darab 3.6. Okay. Dia akan paparkan perkataan luas bulatan ni. Luas bulatan dia paparkan kat sini. Lepas tu, nampak tak? Dia kira-kira, komputer yang akan kira, dah kira dia akan dapat jawapan 40.72 macam panjang. Kalau kita pakai kalkulator dia akan dapat panjang. Tapi kita tak nak panjang selepas titik perpuluhan tu. Kita nak 2 je. Besarkan sikit. Okay. Kita nak 2 je selepas titik perpuluhan. So kita akan gunakan yang ni. Round dalam kurungan. Letakkan pemboleh ubah yang akan dihasilkan. Nilai lepas titik yang banyak. Lepas tu kita letak 2. 2 tu maksudnya selepas titik perpuluhan tu hanya 2 nombor sahaja. Okay. Kalau kita nak titik 3, dia letak 3 lah. Dia akan keluarlah 40.73 berapa-berapa pula. Okay. Lepas tu dia akan sambung. Nampak? Yang ni dia akan sambung selepas keluarkan nilai luas. Dia akan sambung
keluarkan perkataan cm per segi. Okay, cm per segi. Okay, untuk kalau kita nak cuba sekali lagi, kita run sekali lagi, kita masuk pula nilai lain. Kita dapat tu hasil dia. Okay, jadi nilai ni akan berubah. Nilai ni juga akan berubah. Ini adalah pemboleh ubah. Ya, sebab itulah jejari dengan luas ni disebut sebagai pemboleh ubah. Nilainya akan berubah sepanjang atur cara tu dirunkan, dijalankan. Tetapi pi ni tak berubah. Memang itu je lah nilai dia untuk ni. Okay, jelas? So, selepas kamu buat yang nama saya siapa tu, kamu screenshotkan nama tu, hasil dia tu daripada kamu punya handset dan hantar je dekat Telegram. Lepas tu cikgu nak juga kamu buat yang ni, ya, muka surat 94. Bukan buat aktiviti 3. Cikgu nak suruh buat aktiviti ni je. Ya, tiru je ni. 94, kamu tiru je ni. Okay. Tiru sahaja ini. Okay. Dah tiru ni, screenshot dulu ni. Kamu screenshot dulu hasil coding kamu ni. Ya. Lepas tu, save dulu. Nanti cikgu bagi Google Form. Kamu uploadkan dalam Google Form tu coding dia dengan hasil dia. Hasil dia satu cukup lah. Yang ni yang macam ni lah. Ni saya dah tu. Ni hasil dia. Hasil dia yang ni. Orang lain tak ada hantar lagi. Nanti orang lain hantar ya. Yang ni hantar kat Telegram je. Okay. Dan nama saya apa tu hantar kat Telegram sahaja. Tetapi yang ini hantar dekat Google Form. Yang semua-semua ni tak ada lah. Okay. Sebab kamu pakai yang Android, yang apa, Python Android. Bila pakai Python Android, dia simple je. Hitam je. Jadi screenshot juga yang hasil ni. Satu je cukup. Masuklah jejari berapa pun. Contoh, keluarkan, hantar. Jadi ada dua lah. Satu coding dia. Satu lagi hasil dia. Faham?